السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata dia, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi-siyami falamma furida Ramadan turika wa kana Abdullah la yasum illa an yuwafiqa sawmah atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari." Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa puasa Ashura. Ashura maksudnya 10 Muharram, esok. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tibanya 10 Muharram Nabi puasa. Dan puasa itu dipanggil puasa Ashura. Dia perkataan Asyara, 10 Muharram, puasa 10 Muharram dipanggil puasa Ashura. Bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, wa amara bi-siyami, Nabi suruh pula sahabat-sahabat puasa. Kata dia lagi, falamma furida Ramadan turika, apabila difardukan puasa Ramadan maka ditinggalkan. Puasa Ashura itu ditinggalkan. Ulama hadis menjelaskan maksud ditinggalkan di sini bukan tinggal dan tidak puasa terus, tapi maksudnya ditinggalkan kefarduannya. Sebelum difardukan puasa Ramadan, puasa Ashura ini jadi seperti fardu kepada Nabi dan kepada para sahabat Nabi. Puasa Ashura ini adalah sunnah Nabi Musa. Maka dengan kerana itu, apabila Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila Nabi dan sahabat sampai di Madinah, didapati orang-orang Yahudi di Madinah puasa Ashura. Sahabat-sahabat ditanya Yahudi ini, apa pasal hampa puasa 10 Muharram ni?
Jawab Yahudi, dia kata ini puasa Nabi kami, puasa Nabi Musa. Benda ni diberitahu kepada Nabi SAW. Sahabat kata, ya Rasulullah, Yahudi puasa juga 10 Muharram ini, puasa Ashura ini. Dan dia berkata ini amalan Nabi Musa. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi kata kalau ini amalan Nabi Musa, maka kita lebih berhak melakukannya. Kerana Nabi Musa itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa Ashura itu sambung terus. Yahudi buat itu dia punya hal, orang Islam juga buat. Dan benda ni bukan sahaja dibuat oleh Nabi SAW. Fa'amara bisiyami, Nabi suruh pula sahabat-sahabat puasa 10 Muharram ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru as-sanata al-madiyah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Satu hari ditanya Nabi SAW tentang puasa Ashura ini, puasa 10 Muharram ini. Sahabat tanya Nabi, puasa 10 Muharram ini apa kebaikan dia ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah. Nabi kata siapa puasa 10 Muharram, Allah mengkifaratkan, Allah menghapuskan dosa-dosa dia 1 tahun yang lepas. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sampai kata itu tuan-tuan, kesimpulannya kita boleh buat apa dia? Siapa tak puasa esok, rugi besar. Itu kesimpulan kita boleh buat. Esok 10 Muharram, esok adalah hari yang disyariatkan puasa Ashura. Sejak daripada zaman Nabi Musa AS sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad puasa pada 10 Muharram. Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Nabi Muhammad kata pula siapa puasa pada 10 Muharram yukaffiru sanatal madiyah, Allah mengkifaratkan dosa-dosa dia untuk 1 tahun yang lepas. Ulama hadis menjelaskan maksud kata dosa yang dikifaratkan itu ialah dosa-dosa kecil. Dosa yang dikifaratkan, yang dihapuskan itu ialah dosa-dosa kecil. Tuan-tuan, 10 Muharram main sekali aja dalam setahun. Kita terlepas yang ni, kita rugi besar. Kerana 10 Muharram tahun depan belum tentu kita ada. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabil la asumanna tasi', atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata kalaulah sekiranya aku ada lagi tahun depan, Nabi kata lain baqitu, kalaulah umur aku ada lagi tahun depan, kalau aku panjang umur sampai ke tahun depan, Nabi kata la asumanna tasi', aku akan puasa 9 Muharram sekali dengan 10 Muharram. Tidak lama selepas Nabi ucap hadis ni, Nabi pun wafat. Maka Nabi tak ada nak buat puasa Tasu'ah, puasa 9 Muharram. Nabi tak ada. Ulama hadis menyimpulkan walaupun Nabi tak ada, tetapi kerana azab Nabi, Nabi kata kalau aku ada umur, aku nak puasa Tasu'ah dan aku nak puasa Ashura, aku nak puasa 9 dan 10 Muharram, maka dia menjadi sunnah Nabi SAW.
Jadi kepada tuan-tuan yang puasa hari ini 9 Muharram dan puasa esok, mudah-mudahan ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa-siapa yang terlepas dah hari ini, esok masih ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan untuk kita buat puasa Ashura esok. Kerana janji Nabi SAW apa dia? Nabi kata yukaffirus sanatal madiyah. Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil yang dia buat setahun lepas. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 15. Muka surat 95. Muka surat 95 kita masuk satu bab ma jaa fi sya'ni. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang negeri Syam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita semua tahu Syam ni apa dia? Yang kata negeri Syam ni, zaman Nabi dulu dia panggil Syam. Hari ini negeri Syam ni negeri apa? Dia merangkumi 4 negara besar. Syam zaman Nabi itu dia merangkumi 4 negara besar hari ini. Apa dia? Syria, Jordan, Palestin dan juga Lebanon. Ni tempat yang sedang bergolak hari ini. Itu Syam pada zaman Nabi SAW. Tentang. Jadi hadis kita nak baca malam ni, dia nak cerita kepada kita tentang negeri Syam ni. Apa istimewa negeri Syam ni? Sampai hadis cerita pasal dia. Di antara istimewa Syam sebelum kita baca, di antara istimewa negeri Syam ni negeri kawasan Syria, Jordan, Palestin dan juga kawasan Lebanon ni. Istimewa dia apa dia? Yang pertama sekali, sebelum Nabi jadi Nabi, Nabi sudah sampai ke sana kerana membawa dagangan Khadijah, yang kemudian Khadijah menjadi isteri Nabi SAW. Ini negeri Syam. Belum Nabi jadi Nabi lagi, kaki Nabi yang mulia dah pijak dia. Istimewa dia. Yang kedua, Syam ini juga adalah negeri yang masa hayat Nabi hidup lagi, Islam sudah sampai ke Syam. Belum Nabi wafat, Islam sudah sampai ke Syam. Dakwah Islam sudah sampai, sudah ada orang Islam di Syam. Istimewa dia. Yang ketiga, Syam adalah sebuah negeri, satu tempat yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis-hadis sahih menceritakan dia akan menjadi tempat munculnya Imam Mahdi. Tentang buka dalam hadis di dalam Sahih Muslim ada menceritakan tentang benda ni, kemunculan Imam Mahdi Al-Muntazar ini di Syam. Yang Imam Mahdi ini esok bila turun, dia akan memimpin umat akhir zaman ini kepada jalan yang benar. Walaupun soal Imam Mahdi itu sendiri dibahaskan panjang lebar, ada kata Mahdi itu bukan nama dia, tetapi dia satu Imam Mahdi, imam yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah, itu bab lain. Soalnya kemunculan Imam Mahdi sabit daripada nas yang patah. Dan Allah memilih Syam sebagai tempat muncul Imam Mahdi. Ini sabit daripada hadis yang sahih. Dan selain daripada itu, bumi Syam ini bumi Syria, Jordan, Palestin dan juga negeri Lebanon ini adalah negeri yang banyak menyimpan kubur-kubur anbiya dan kubur-kubur awliya Allah as-salihin. Istimewa dia ni, cuba kita baca apa Syekh Marbawi tulis tentang keistimewaan negeri Syam ini. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah negeri Syam adalah negeri yang masyhur sekarang dengan nama negeri Suria. Banyak orang kata Syam ini Syria hari ini. Dia sebahagian dan beberapa negeri lain. Iaitu duduknya di antara Mesir dan Turki, jalur area itu. Dan di sebelah timurnya tanah Arab dan di sebelah baratnya Laut Putih. Maka negeri Syam itu satu negeri tua, dia kata. Sejak daripada zaman-zaman dia ada dah.
Daripada Nabi sebelum Nabi Muhammad lagi dia dah ada dah. Negeri Syam ni negeri tua, sejarah dia cukup lama, cukup besar, dan negeri yang cukup makmur dan masyhur dia dalam alam selama-lama. Cerita dia ni tak akan padam sampai bila-bila. Selagi mana kita orang Islam duk bercakap pasal hal anbiya, kita duk bercakap pasal hal rasul-rasul, maka selagi itulah kita tak boleh nak elak daripada bercakap tentang negeri Syam ini, pasal kubur para anbiya banyak di sana. Begitu. Maka tempat orang bersedang dan bersuka-suka dalam dunia sampai hari ini orang buat trip umrah. Daripada kita Malaysia ni nak pergi buat umrah, singgah Jordan, turun Jordan, masuk Syria. Syria banyak tempat tu melawan, patah balik mai Jordan, tengok Ashabul Kahfi dan sebagainya, naik sampai terbang pergi ke Jeddah, Jeddah pergi Madinah, patah balik mai Mekah, balik mai. Orang ambil trip tu sekali. Pasal apa? Pasal nak pergi tengok bumi anbiya. Kesan sejarah yang kita duk baca dalam tafsir, yang kita duk baca dalam hadis, yang kita duk baca ni semua, kita pergi sana, kita boleh visualize benda tu, kita boleh tengok dengan mata. Ni tempat yang aku duduk dengar dalam tafsir Quran ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana bagusnya hawanya dan juga mewah makan minum di dalamnya dan juga banyak orang di sana, maka sangatlah banyak tempat perkuburan para anbiya dan juga ulama dan awliya Allah ada di sana. Dia kata Indonesia. Dan di dalamnya terdiri beberapa khalifah Rasulullah SAW daripada Bani Umayyah dan sebagainya. Di sana banyak cerita ada di sana. Maka daripada zaman berzaman, negeri ini berada di bawah takluk raja-raja besar. Daripada satu raja besar berpindah kepada satu raja besar dan sebagainya, sehinggalah sampai zahir Islam di sana. Lalu Arab memiliki negeri Syam itu, diambil dengan jalan perang daripada pemerintah Rom. Ini cerita sejarah dulu. Syam ni berapa raja tu tukang pemerintah dia sampai last sekali Islam diambil dia daripada kekuasaan Rom, tuan-tuan. Islam masa tu, kalau kita bercerita pasal Rom, pasal Parsi, dia macam Amerika hari ni. Rom Parsi ni macam Amerika dengan Rusia dulu, tapi hari ni Rusia pun hilang dah, tinggal Amerika saja. Dia satu kuasa besar dunia yang paling jahat, tak terpercaya lagi. Rom Parsi macam mana Amerika lah ni. Maknanya satu masa dulu kuasa seumpama Amerika hari ini pernah ditewaskan oleh tentera Islam. Mungkinkah satu hari Amerika boleh ditewaskan balik oleh Islam? Hanya Allah yang mengetahui. Hari ini kita boleh dengar saja. Ni cerita semalam saya dah dulu naik bawah dan cerita pasal Yahudi di Masjid Simpang 4 Metang Buluh. Maka tak boleh juga. Buka TV tengok sakit. Nabi kata man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa tak ambil berat, tak ambil tahu hal ehwal orang Islam sedara dia, tak kira di negeri mana, falaysa minhum, dia bukan daripada kalangan orang Islam. Kita nak kena ambil tahu. Ni Mesir ni negeri apa dia ni? Duduk sebelah dengan Palestin. Hari ni orang Palestin duk kena bom, duk kena apa, kena macam-macam, dia tutup sempadan dia. Sebiji Panadol pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin. Sebiji beras pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin. Sebiji buah kurma pun dia tak bagi hantar dekat orang Palestin. Orang Palestin duk kena bom, nak lari pergi dekat dia, dia tak buka border dia, dia tak buka sempadan dia. Dia gamak biar saudara tamu tak agama duk mati tepi dia. Kita marah dekat Yahudi, kata bak ni hak sama satu agama. Kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh biar saudara tu sebelah negeri dia jadi macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Satu masa dulu kuasa seumpama Amerika ni apa jadi dekat dia? Dia dikalahkan oleh tentera Islam pada masa itu. Tak cukup dengan Mesir tutup sempadan, tak mau tolong orang Islam Palestin, tidak cukup dengan itu. Negara-negara Arab Islam lain pula, Arab Saudi disimpan duit dia berbilion-bilion US dollar simpan di Amerika.
Semua negeri-negeri kaya Islam ni, Kuwait dengan kekayaan minyak dia, Saudi dengan kaya minyak dia, dengan merata tempat negeri Islam aja Allah bagi kaya hasil bumi. Negeri Islam dia Allah bagi kaya hasil bumi. Kekayaan dia tu dia pergi simpan di Amerika. Amerika ni negeri bankrupt, duit tak ada, dia duk rolling duit hak negara Islam mai simpan dekat dia. Dia buat senjata, dia hantar pergi dekat Amerika, dia hantar pergi dekat Israel guna senjata tu tembak balik orang Arab Islam. Ini dia yang duk jadi kepada orang Islam hari ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia Nabi tajuk pun tak habis kita bilang. Habis. Tuan-tuan. Begitu. Dan Nabi kita SAW pun memuliakan negeri Syam itu sebagaimana yang dimasyhurkan di dalam tarikh. Sejarah menceritakan, dalam hadis menceritakan bagaimana Nabi mengiktiraf Syam ini sebagai negeri yang istimewa dalam Islam. Dan Nabi memuliakan segala ahlinya, bukan setakat negeri Syam itu. Siapa duduk di Syam, Nabi meletakkan mereka di tempat yang istimewa. Macam mana Nabi memuliakan, Nabi memberi keistimewaan kepada Madinah. Sampai dalam hadis Nabi kata, siapa yang sempat sampai ke Madinah, kalau boleh matilah di sana. Nak apa kata istimewanya bumi Madinah ini, bumi Nabi SAW ini. Maka demikian juga Nabi tidak kurang meletakkan Syam ini di tempat yang istimewa. Saya kita baca hadis dia. Dan berkhabar Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia dengan kemuliaan Syam dan penduduknya itu. Maka mulialah orang-orang Arab kemudian daripada wafat Nabi SAW. Kalau mulia penduduk Syam, maka mulialah orang Islam, orang Arab seluruhnya. Nampak tentang Nabi kaitkan kemuliaan kita orang Islam, terutamanya orang Arab ni, kemuliaan mereka terletak kepada kemuliaan orang-orang Syam. Mana kalau orang Arab tidak boleh membantu orang Islam yang duduk di kawasan Syam, termasuk Palestin, maka tidak ada kemuliaan kepada orang Arab lainnya. Hadis ini tadi kita baca. Baik. Dia kata, dan apabila jadi hina akan penduduk Syam itu, maka hinalah pula orang-orang Arab seluruhnya. Nabi dah kata 1400 tahun dulu, Nabi dah kata dah, kalau hampa biar bumi Syam ini dihina, penduduknya dihina, maknanya hampa Arab semua pun hina. Nabi kata seolah-olahnya macam Nabi tahu dah satu hari esok ni kawasan ni akan dilonyai oleh Yahudi la'natullah alaihi ajma'in. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan kata dia an Qarrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fakada ahlu Syam fala khaira fihim." Nabi kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Qarrah radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi SAW, apabila binasa penduduk negeri Syam, yakni dibiarkan penduduk negeri Syam itu hina, mundur dan sebagainya, tidak berkekuasaan, tidak pada mempertahankan agama Islam dan sebagainya, maka tiadalah kebajikan kepada kamu semua, wahai orang Arab. Nabi kata, kalau satu masa esok hampa boleh biar orang yang duduk di kawasan Syam itu dihina, biar mereka mundur, biar mereka mati tak ada makanan, biar mereka ni jadi teruk macam tu, maknanya hampa pun tak ada kemuliaan juga. Nabi kata. Nampak benar? Hari ini jadi benar. Ini yang kata di antara mukjizat Nabi SAW yang orang putih yang buat kajian tentang sirah Nabi. Orang putih dia buat kaji sejarah Nabi Muhammad ni, orang putih dia kaji. Orang putih dia letak Nabi Muhammad ni apa dia? Dia kata the man who saw tomorrow. Dia kaji Nabi Muhammad ni, dia kaji hadis-hadis dia, dia kaji segala pesan dia, segala kata-kata dia, dia kaji, dia buat satu kesimpulan. Dia kata Nabi Muhammad ni apa dia? Dia ni the man who saw tomorrow. Saw ni past tense. Satu orang lelaki yang dah melihat hari esok. Pasal apa? Pasal banyak hadis Nabi yang Nabi bercakap tentang benda future.
Benda yang tak jadi lagi Nabi habaq. Lepas pada Nabi habaq 10 tahun, lepas Nabi habaq 50 tahun, lepas Nabi habaq 100 tahun, lepas Nabi habaq 1000 tahun, lepas Nabi habaq 1400 tahun, tengok-tengok jadi benda Nabi habaq. Maka tak silap orang putih kata Muhammad is the man who saw tomorrow. Dia satu orang laki-laki yang dah tengok dah apa nak jadi esok. Kalau orang putih boleh berasa kagum dengan Nabi Muhammad, apa hal dengan kita orang Islam? Kita tak kagum dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yakni menjadi hina dan mundurlah pula orang Arab kalau mereka membiarkan penduduk Syam hidup dalam keadaan hina dan mundur. Hari ini Israel serang Palestin, mereka serang dengan senjata yang sophisticated, senjata yang cukup canggih. Contoh tengok dalam TV, orang Palestin lawan balik pakai apa? Pakai kedui batu. Ambil batu punggai. Tadi petang baru dengar sikit kata Hamas bertindak balas. Lepas roket buatan sendiri mereka, mati berapa ramai kat Israel. Dia dah mula attack balik. Tetapi 20 orang daripada kumpulan Hamas syahid lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak ada senjata yang sophisticated. Paling hebat yang mereka ada M16 yang Amerika tak pakai. Hanya nak tunggu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Tuhan dia nak bantu pun dia ada syarat dia. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kira dah tolong Allah, Allah tolong Allah. Persoalannya adakah seluruh penduduk Palestin ini mereka menegakkan suruhan Allah ataupun hanya segelintir Hamas sahaja yang nak menegakkan perintah Allah. Hak ramai lagi tak tahu kepala ekor, tak tahu ujung bangkai, tak tahu apa nak jadi, tak tahu agama, tak tahu apa. Allah bukan tak boleh tolong. Hari ni ada orang bertanya, dia kata ustaz, awak Allah duk biar ni orang Palestin duk kena macam ni. Tuhan bukan biar, Tuhan nak tolong, tapi dia ada syarat dia. Penuhi syarat itu. Sebab kita ni jangan tunggu sampai kita nak jadi macam tu. Kita ni kena perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau jadi apa-apa kat kita angkat tangan minta Allah mampu. Pasal apa? Pasal kita tolong Allah, kita tolong tegakkan agama Allah, kita habis-habisan untuk Islam. Apa-apa jadi Allah tak biar kita, Allah pasti akan tolong kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dia kata dan payah pula mau berkemuliaan dan berkemenangan itu. Dia kata payah nak jadi elok. Kemudian sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadhurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Maka sentiasalah juga satu puak daripada umat aku yang berkemenangan mereka itu. Nabi janji. Nabi kata daripada ramai-ramai umat aku, umat Islam ni akan ada satu puak, satu ta'ifah, satu kumpulan yang mereka ini mansurin, yang mereka ini sentiasa akan dapat pertolongan Allah. Mereka sentiasa menang. Nabi SAW kata, dia kata ke mana pun akan ada satu ta'ifah, satu puak yang mereka ni mansurin, yang mereka ni sentiasa akan dapat pertolongan Allah, sentiasa menang kalau jadi apa pun. Maka tiada memberi mudarat mereka itu oleh orang yang tidak menyertai mereka itu. Orang buat apa pun kat mereka, Allah jaga mereka. Akan ada satu puak yang macam ni sehingga berdiri kiamat mereka itu sentiasa menang dan sentiasa maju. Nabi kata. Tengok apa syarah dia. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Hawala dan Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Amr dan lain-lain lagi. Dan katanya ini hadis hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca tadi hadis yang hasan lagi sahih. Begitu. Baik, masalah umat Muhammad yang berkemenangan sampai kiamat ni siapa? Sesungguhnya hadis itu menunjukkan ada satu puak daripada umat Nabi Muhammad SAW yang berkemenangan mereka itu dalam agama sampai kiamat. Kata Imam At-Tirmidzi telah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Yang kita duk baca hadis-hadis last kali dia kata rawahul Bukhari, riwayat Al-Bukhari.
Al-Bukhari ini nama sebenar dia Muhammad bin Ismail. Orang panggil dia Imam Bukhari pasal dia lahir di Bukhara. Ada setengah orang di kita ni dapat anak nak ambil nama ulama, dia kata dapat anak buah nama Bukhari. Bukhari itu nama kampung dia, bukan nama dia Muhammad bin Ismail. Kan macam kawan saya, bapa dia dulu mufti ke apa ke di Pahang, Datuk Abdul Muttalib Al-Faqwi. Ya, saya tanya anak dia dulu ngaji sekali, kata bapa orang Arab kan? Kata orang kita sini tu Al-Faqwi tu. Oh, dia kata tu kampung bapa dia Lubuk Paku. Lubuk Paku. Jadi Paku tu jadi Al-Faqwi. Kita tuan tengoklah kalau dulu apa kubur panjang nak panggil apa Al-Kuburi ke apa itu di ujung kan. Jadi Imam Bukhari ni nama dia Muhammad bin Ismail, dipanggil dia dengan nama Imam Al-Bukhari. Dia lebih terkenal dengan nama tu. Okay. Baik, kata Imam Bukhari ni, kata dia apa? Telah berkata Ali Al-Madini, bermula umat yang berkemenangan itu siapa dia? Dia kata mereka itu ialah ashabul hadis. Mereka itu ialah siapa? Orang yang akan berkemenangan, yang dijanji menang oleh Nabi SAW. Siapa mereka ni? Mereka ni ashabul hadis. Mereka ni stick dengan hadis, tak lepas. Jangan main tu bawa cerita merepek, merapu dana semua, dia tak mau dengar. Ada hadis tak dia tanya? Ada hadis? Okey, Masya Allah, aku ikut. Tak ada, nanti tak ada. Mereka ini ashabul hadis. Mereka committed dengan hadis. Mereka tak mau dengar yang macam-macam, tokok tambah, merepek-repek, mereka tak mau. Nak yang betul-betul sabit daripada hadis Nabi SAW. Dan lihat keterangannya di dalam perbendaharaan ilmu karangan Syekh Al-Marbawi juzuk yang kedua. Kerana mereka itu adalah orang yang berjalan di atas jalan yang hak dan berpegang mereka itu atas sunnah Nabi SAW. Oh, zaman sahabat tuan-tuan, mereka tak main-main. Dia kalau satu orang buat satu benda menyalahi sunnah, dia tegur, dia tak kira bila. Kalau tuan-tuan buka di dalam apa nama Bahrul Mazi jilid 3, satu hadis dia buat main di sana, satu hadis cerita tentang satu kejadian di zaman selepas wafat Nabi SAW. Satu orang yang bernama Bishr bin Marwan, dia baca khutbah Jumaat. Bila mai tang khutbah yang kedua tu ada doa. Kan khutbah kedua semain Jumaat dia ada doa. Bila mai tang doa apa khutbah yang kedua ni, khatib ni Bishr bin Marwan ni dia angkat tangan baca. Dia khatib, dia baca khutbah, dan khutbah yang kedua sembahyang Jumaat ni mai tang doa tu dia angkat tangan. Bila dia angkat tangan saja bangkit satu sahabat yang bernama Umarah bin Ru'aibah. Dia bangkit tengah kau ni dia baca khutbah, dia bangkit. Dia kata apa? Dekat Bishr yang baca khutbah, pada khutbah yang kedua tang doa angkat tangan ni, dia kata apa? Dia kata qabba Allahu ataini al-yudayyataini al-qusayyirataini. Dia kata, dia pergi kata tengah pun duduk baca khutbah, qabba Allah, maksud dia apa? Mudah-mudahan Allah menghuduhkan dua tangan hang yang pendek itu. Dia kata tangan kau tu bukan pendek, tapi dia marah untuk buat macam tu, dia pergi kata macam tu. Qabbah Allah, maksudnya mudah-mudahan Allah huduhkan ni dua tangan hang yang pendek ni, mudah-mudahan dihuduhkan Allah. Dia kata terkejut habis orang tu mesti. Dia sambung lagi, dia kata apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqul hakada. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, laqad ra'aitu Rasulullah, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi baca khutbah, pada khutbah yang kedua Nabi hanya membaca doa saja, Nabi tidak angkat tangan bacaan. Bangga.
dia pegang pada sunnah. Seumur hidup dia semayang di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Osman, di belakang Ali. Dia semayang, dia dengar khutbah, tidak pernah dia tengok Nabi dan sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin ini. Dalam khutbah yang kedua, bila baca doa angkat tangan, dia tak pernah tengok. Macam mana hang hari ini boleh angkat tangan? Allah putuhkan dua tangan hang yang pendek ni. Ni nak cerita kata apa? Dia berpegang kepada sunnah. Perbahasan ada tentang hadis ni, dia ada perbahasan. Tentu ingat balik bulan 11 kita baca muqaddimah hadis. Kita baca muqaddimah hadis cerita Nabi tengah khutbah Jumaat. Nabi khutbah Jumaat, satu berdui masuk main, dia keria dekat Nabi. Ingat ke tak ingat? Nampak macam tak ingat. Dia masuk main, dia keria dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ni negeri kemarau teruk sangat ni. Dia kata, habis pokok-pokok mati, menatang ternakan pun pakat mati bergelempang. Dia kata, tolonglah Tuhan, doakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Dia kata dekat Nabi. Lepas tu Nabi terus angkat tangan, Nabi doa, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah. Serentak dengan doa Nabi, tiba-tiba pokok hujan main. Ingat lagi kita baca bulan 11. Angguk bila kalau tak ingat. Oh, sedih sangat. Ya, angguk pi, kata ingat. Serentak dengan Nabi habis doa minta doa Allah turunkan hujan tu, serentak dengan tu pokok hujan mai. Kata dalam hadis yang kita baca bulan 11 hari tu ni, sebelum Nabi turun daripada mimbar, sebelum Nabi turun daripada mimbar, hujan sudah turun. Maka ada perbahasan lah. Sebahagian ulama kata boleh angkat tangan pada apa? Masa kes berdui minta Nabi supaya minta doa hujan turun, Nabi angkat tangan. Tapi sebahagian ulama hadis lagi kata dah, itu bukan doa dalam khutbah yang kedua. Itu tengah dia baca khutbah ni, special request daripada orang, Nabi minta, itu kes lain. Tetapi khutbah yang kedua, doa dalam khutbah yang kedua itu dia kata sebahagian daripada khutbah, maka tidak perlu angkat tangan. Hujah ini hujah bumbang ulama ada lawan hujah tentang benda ni. Maka kesimpulan kepada benda ni, kalau kita tengok dalam perbahasan dalam Bahrul Madi, kata Imam Nawawi, dia kata apa? Berdasarkan hadis ni, dia kata sunat tak angkat tangan ketika khutbah dibacakan. Imam Nawawi simpulkan kata sunat tak angkat tangan, sama ada khatib ataupun makmum. Sunatnya apa dia? Tak angkat tangan. Pasal berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, tak pernah cerita Nabi angkat tangan dalam khutbah yang kedua. Satu kes ni saja, pasal berdui ni masuk main minta. Kemudian hadis yang kita baca bulan 11 tu lagi satu apa dia? Selepas seminggu, hari Jumaat yang berikutnya pula, Nabi tengah baca khutbah, dia ni juga syekh ni juga main. Dia main-main, dia teriak pula jadi lagi. Dia kata, ya Rasulullah, tolong saya doa dekat Allah suruh berhenti hujan. Teruk sangat ni, dia kata hujan tak berhenti, jahanam juga pokok-pokok semua. Tak kena juga. Nabi angkat tangan, Nabi doa. Kemudian Nabi kata apa? Hawalina wala alaina. Dalam khutbahnya Nabi kata, ya Allah turunkan hujan ni hawalina, di sekitar Madinah ni, wala alaina, dan jangan turun di tengah Madinah ni. Serentak dengan tu juga tiba-tiba hujan ni dia tolak dia pergi kawasan bukit-bukit, kawasan padang pasir, turun di sana. Di Madinah sudah tidak hujan lagi. Kita baca pada sebelah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini nak cerita kata sahabat Nabi, mereka dari segi tu, dari segi mereka nak ikut macam mana Nabi buat. Mereka tak mau tambah-tambah duk mereka-reka, mereka tak mau. Mereka stick dengan sunnah Nabi. Kata Imam Al-Bukhari yang kita baca tadi, Imam Bukhari kata golongan inilah yang akan sentiasa menang sehingga hari akhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata, dan kata ulama, bermula umat Nabi Muhammad SAW yang berkemenangan sehinggalah hari kiamat itu, iaitu ashabul hadis. Ulama pun kata lagu tu, hak nak menang ni siapa dia? Ashabul hadis, orang-orang yang pegang hadis betul-betul.
Mereka ni Allah akan selamatkan mereka. Maka ashabul hadis itu selama dia berpegang dengan jalan Nabi, tiada keluar ia daripada jalan yang hak, jalan yang benar. Kerana hadis-hadis itu menunjukkan apa-apa perkara yang dikehendaki membuatnya, sama ada perkara ibadah ataupun perkara muamalah di atas dunia ni, ataupun dalam hal ilmu pergaulan dan sebagainya, hendaklah ikut apa yang Nabi SAW tunjuk. Kita kena ikut macam tu. Kita tak boleh duduk mereka macam-macam. Kemudian tengok sebelah tu, masalah dia kata tinggal diam di negeri Syam dan berumah tangga di dalamnya, ada Nabi SAW beri tunjuk akan bagusnya. Ini cerita orang yang pergi duduk di kawasan ni tadi, kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Lebanon, kawasan Palestin, apa semua ni, duduk di kawasan tu Nabi suka kalau orang Islam banyak duduk di kawasan itu. Kerana sahabat Nabi ada tanya kepada Nabi SAW akan hal tempat tinggal untuk berdiam yang baiknya di mana. Sahabat mereka tanya Nabi, "Ya Rasulullah, di manakah tempat yang baik untuk kami jadikan kampung laman? Nak buat kampung kami untuk duduk." Maka dihalalkan oleh Nabi SAW ke negeri Syam. Bila orang tanya, Nabi tengok ke arah negeri Syam. Dan dia tak dihalalkannya ke tempat lain, yakni ke negeri lain. Maka hal yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadisnya. Syok baca Bahrul Madi ni apa dia dengar, dia bagi satu poin, dia sokong dengan hadis. Ini yang kita kuat. Dia bagi satu benda, dia bawa main hadis. Dia bagi satu benda, dia bawa main hadis. Kita nak pegang, kita tak ada was-was, kita tak ada ragu-ragu. Pasal apa? Pasal benda ni ada hadis cerita. Kalau esok tuan-tuan bercakap dengan orang pun, tuan-tuan nak baca hadis ni tak ingat, tuan-tuan boleh kata benda ni adalah hadis. Hampa pergi buka Bahrul Madi, korang-korangnya, hujah kita tu ada hadis, ada yang menerangkan tentang benda ni. Baik, Nabi SAW menghalalkan ke negeri Syam dan tidak dihalalkan negeri lain. Maka hal yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadisnya. Kata dia, an Bahli bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ha huna wa naha bi yadihi nahwa Syam. Diriwayatkan daripada Bahas bin Hakim, daripada bapa dia, daripada datuk dia. Yang datuk dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata datuk dia, telah berkata aku kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, di mana tuan hamba suruh hamba tinggal diam di tempat yang baik?" Tuk kepada Bahas yang riwayat hadis. Dia kata tuk dia sahabat Nabi. Satu hari tuk dia tanya dekat Nabi, "Kalaulah saya nak buat kampung, nak duduk, nak settle down, di mana? Negeri mana yang elok untuk saya duduk?" Jawab Nabi SAW, Nabi kata di sana. Dan dihalalkan dengan tangan Nabi SAW ke pihak negeri Syam. Nabi tunjuk, duduk sana. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dia ada satu hadis lagi. Nabi SAW satu hari duduk depan sahabat semua, Nabi angkat tangan. Nabi doa, minta kepada Allah, "Ya Allah, berkatilah penduduk Syam." Nabi doa. Ada orang yang duduk tepi ni kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, doakan kami penduduk Najd." Nabi ulang lagi sekali, "Ya Allah, berkatilah penduduk Syam." Ni yang duduk tepi ni kata, "Ya Rasulullah, doakan tempat kami Najd." Nabi doa lagi, "Ya Allah, berkatilah penduduk Syam." Dia ni ketahuan, duduk minta negeri yang ni, tak mau nak sebut ni, duduk sebut Syam. Kali keempat Nabi kata apa? Di Najd ni Nabi kata akan banyak berlaku gempa bumi dan dari sana akan timbulnya syaitan. Nabi kata begitu. Allah leceh kau duduk di Najd ni dengar. Sudahlah tak mau doa main. Abang pula kampung aku esok lagu nak kena ni gempa bumi, kemudian nak jadi tempat tolong syaitan. Bunyi lagu tu pula. Ya. Nabi kata lagu tu. Benda ni tak tahu lagi tuan-tuan, ke depan kita tengok. Betulkah apa ni? Yang pastinya apa yang Nabi SAW sebut, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ini wahyu Allah bagi dekat Nabi. Apa nak jadi daripada arah negeri itu hanya Allah yang mengetahui.
Begitu ceritanya. Baik. Kemudian tajuk baru dia kata bab majaa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Itu bab yang datang pada menyatakan janganlah kembali sekalian kamu kemudian daripada wafat aku, yakni kembali jadi kafir sehingga memancung setengah kamu akan leher setengah yang lain. Nabi pesan masa Nabi hidup dulu, Nabi pesan dekat sahabat-sahabat orang Islam ni, Nabi kata lepas aku tak ada itu, janganlah ada di kalangan hampa ni yang jadi murtad keluar Islam. Jangan sampai macam tu. Pasal apa? Pasal murtad ni boleh membawa kepada hukum pancung sampai mati. Satu lagi pengertian dia kata apa? Maksud hadis ni, Nabi SAW kata janganlah kamu buat kerja yang menyebabkan kamu terkeluar agama. Kerja apa yang boleh menyebabkan kamu terkeluar agama? Kamu berbunuh-bunuh sama-sama Islam. Islam sama Islam haram kita tumpah darah. Apabila satu orang Islam pergi bunuh satu orang Islam yang lain, dia telah menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Allah haramkan kita orang Islam tumpah darah saudara kita sama seagama. Tiba-tiba kita pergi bunuh, makna kita menghalalkan benda yang Allah haram. Orang yang menghalalkan benda yang diharamkan Allah, dia murtad daripada Islam. Orang yang murtad boleh kena hukum bunuh. Itu dua maksud yang ada di dalam hadis ni. Baik, ketahuilah saudaraku, telah berlaku antara orang-orang Arab dan lainnya berbunuh-bunuhan. Itu dia. Tak lama selepas daripada Nabi kata tu, jadi sama-sama Islam berbunuh-bunuh. Jadi satu pasal murtad, maka mereka dibunuh. Itu satu kes. Bila jadi, immediately selepas Nabi wafat, sebaik-baik sahaja Nabi wafat, timbul satu puak tak mau bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq, satu sahabat yang terkenal sebagai satu orang yang cukup sensitif, hati ni cukup lembut, tak gamuk nak buat kasar dekat orang. Apabila Nabi SAW wafat, timbul satu kumpulan orang Islam yang Islam masa Nabi ada, mereka Islam. Bila Nabi wafat, mereka engkar zakat. Mereka kata kami tak mau bayar zakat. Bila tanya apa siapa tak mau bayar, mereka kata kami bayar kerana Muhammad, kerana Nabi ada. Nabi tak ada, kami pun tak mau bayar. Abu Bakar, satu orang yang lemah lembut ni, bila mai dalam kes ni, dia jadi keras lebih pada orang lain. Abu Bakar kata apa? Dia kata demi Allah, aku akan memerangi orang yang engkar bayar zakat ni. Dia kata. Dan Abu Bakar hantar pasukan serang mereka ni. Itu kes pertama, engkar bayar zakat, murtad. Pasal apa? Pasal dia menafikan hukum wajib zakat. Dia ubah hukum, dia tak bayar, dia berdosa. Tapi kalau dia kata zakat tak wajib, orang beritahu kat dia, hang kata ni hang boleh jadi murtad. Dia kata aku tak peduli. Pasal apa? Murtad bunyi nak macam ustaz, aku tak peduli, dia kata. Dia sudah murtad betul. Ada kawan tak hati ni, dia murtad dengan ustaz ni lebih kurang. Jadi dia kata tak apa, murtad ni tak apa. Jaga baik-baik. Maka Abu Bakar jatuhkan hukum bunuh kepada orang yang tak mau bertaubat selepas daripada murtad dia. Ini satu. Tak lama lagi selepas daripada itu, apabila Sayyidina Osman bin Affan mati kena bunuh dengan pemberontak daripada Mesir. Bila Osman bin Affan mati kena bunuh, yang bunuh dia siapa? Pemberontak daripada Mesir yang juga Islam. Dah jadilah siapa? Islam bunuh orang Islam. Start daripada peristiwa Osman bin Affan ini berlaku tak berhenti-henti. Kes Islam sama Islam berbunuh-bunuhan. Maknanya apa yang Nabi sebut ni jadi sungguh selepas daripada wafat Nabi SAW. Cuma bezanya perang yang berlaku antara sahabat dengan sahabat. Contoh yang kita bincang beberapa kuliah yang lepas, di antara Sayyidatina Aisyah dengan Ali bin Abi Talib. Ini bukan kerana nafsu, tetapi kerana ijtihad. Mereka berperang dan akhirnya ramai yang mati. Itu kerana ijtihad, dan kita dah bincang benar panjang lebar dulu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal yang berlaku ini. Baik. Kemudian dia kata di sini, ketahuilah saudaraku, berlaku di antara sama-sama orang Arab dan lainnya, iaitu berbunuh-bunuhan. Kemudian daripada wafat Nabi SAW, setengahnya berbunuh orang Arab sama Arab kerana kembali mereka itu jadi kafir murtad. Sebagaimana
murtad Arab yang masyhur kemudian daripada wafat Nabi SAW. Maka dengan kerana murtad mereka itu, diperintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah SAW, untuk memerangi mereka itu. Kita belajar murtad yang pertama berlaku selepas Nabi wafat, masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Ada golongan tak mau bayar zakat, sehingga habis mereka mati diperangi oleh tentera-tentera Islam. Mati orang yang murtad kerana tak mau bayar zakat. Dan ada yang tinggal baki-bakinya kembali masuk Islam pula. Ada sebahagian kecil yang tak kena bunuh dalam perang tu, mereka bertaubat kembali kepada Islam. Selesai masalah tu. Dan setengah daripada Arab itu berpancung-pancung sama-sama Islam dengan sebab berselisih ijtihad. Ada juga berlaku kerana ijtihad, sebagaimana yang berlaku antara tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ada pun muslimin lain daripada Arab berpancung-pancung sama Islam dengan sebab dunia dan juga dengan sebab berebut-rebut kebesaran. Maka itu yang salah. Kalau berkelahi sama-sama Islam kerana dunia, yang itu salah. Kalau berlaku macam berlaku di zaman sahabat dulu kerana ijtihad, maka Allah ampunkan mereka. Macam tu. Maka sebelum wafat Nabi SAW, telah diberinya Nabi pesan supaya jaga-jaga, supaya ingat orang Islam ni akan pesan Nabi SAW. Dalam hadis yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi, kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Nabi pada masa Nabi duduk di atas untanya di Jamratul Aqabah di Mina ketika mengerjakan Hajjatul Wada', dan orang-orang berebut-rebut, ada beribu-ribu di keliling Nabi. Berkhutbah Nabi SAW dengan khutbah yang sangat panjang sebagai wasiat orang yang nak mati. Ini kita dah baca dulu. Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi buat haji sekali aja. Nabi buat haji sekali aja. Umrah Nabi buat 4 kali. 4 kali termasuk umrah ketika buat haji. Dalam haji wada' yang Nabi buat ni, Nabi ada bagi satu khutbah panjang. Di antara isi khutbah tu ni tajuk kita baca ni. Nabi pesan, esok aku tak ada, esok hangpa duk elok. Jangan berkelahi sama-sama satu agama. Jangan berkelahi. Apatah lagi kalau berkelahi membawa sampai berbunuh-bunuh. Jangan, Nabi kata, kerana itu membawa kepada dosa besar. Nabi pesan. Hari ni tuan-tuan, kita bermarah dekat Arab tak bersatu. Kita orang Melayu pun opah je. Tapi duk nampak Arab tak bersatu. Kita tak bersatu. Kita dengan orang sebelah rumah pun berkali tak cakap 5 tahun. Sebelah rumah tak cakap 5 tahun. Nak keluar duduk kawasan perumahan, rumah semiti, rumah kembang dua. Keluar pula nak gosang kereta, nampak dia tu keluar, masuk balik ke rumah, bagi dia keluar dulu. Ada jadi macam tu. Bini kata awak bang, aku tak boleh tengok muka dia. Rumah dinding kongsi, dinding berkembang, tapi dia berkelai ni, tapi tak boleh tengok muka. Aku tak boleh tengok muka dia, aku beli lemah. La ilaha illallah. Bini kata apa abang, sampai bini dah ada ni, aku tak boleh dengan dia ni, hang potong aku 18, aku tak boleh bayar dengan dia. Berkelai juga sama satu agama, sama satu agama. Aceh sebab apa? Allah yang mengetahui. Tapi berkelai ni boleh jadi macam tu. Adik abang, adik dengan kau boleh berkelai, boleh jadi sampai macam tu. Pasal apa? Pasal retak. Mak masa mak hidup dulu, dia mula nak jadi hal. Masa mak hidup dulu, hang pinjam duit mak kan? Ni kata kat dia. Hang pinjam duit mak kan? Lepas tu hang pinjam duit mak, hang landak tanah hang kat mak kan? Tapi tanah hang tak tukar nama kan? Ni mak dah mati, hang nak buat orang nak buat macam orang lain tak tahu. Hang nak buat tanah tu tanah hang juga. Aku tahu lah, tanah tu tanah mak punya. Walaupun tak tukar nama, tanah tu tanah mak. Pasal hang pinjam duit mak dulu.
Hanya dua pasal dengan aku. Kelilah hadir dengan kak dan kelilah. Mak mati ya, tengok ni kak dia pakai rantai labuh ni bukan rantai mak lah. Dia mula lah. Nak jadi pasal tu. Ni lah rantai pang ni bukan rantai mak kan. Ni kak pinjam kan? Macam mana ke ni? Kak kata tak, mak bagi kat aku. Betul tak mak bagi? Kalau mak bagi kat aku, macam tak bagi kat aku? Dia nak mula. Ni yang kata kita sama-sama kita ni bukan kata sama-sama orang Melayu, sama-sama adik-beradik ni pun boleh jadi lagu ni. Apa nak bercakap pasal Arab tak bersatu? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bagi kalian orang benda-benda ni dah mai tahun hijrah 1430 ni. Dah mai tahun orang putih 2009 ni. Eloklah gunakan sempena awal tahun ni, gunakan yang ni untuk nak stok kat mana tak elok. Gunakan. Sebab kita ni nak tunggu sempena. Kalau nak tukar apa-apa nak tunggu sempena. Padahal Islam tak suruh tunggu sempena. Islam suruh buat dandan. Kalau kita nak berhenti isap rokok, berhenti hari ni. Kalau kita duk kata pun tengok ni lah 2009 ni pun berhenti, memohong je. Tentu masuk 2009 tak berhenti juga. Bila tak berhenti juga, bini kata hari tu kata nak berhenti 2009. Dia kata terlepas 2 hari dah kira tahun berhalal. Kalau nak tunggu sempena ni tak berubah kita sampai bila? Tak berubah. Kalau kata nak berhenti, hari ni juga aku berhenti. Kotak 20 tu baru beli boleh lempak orang. Baru beli boleh lempak dia jauh, lempak dekat kutip pula. Enggak, dia benda ni dia tegur tu. Kalau dah tak boleh nak buat tegur tu, ambillah sempena. Ambil sempena. Sempena tahun baru nak main ni, aku nak tinggal senaraikan benda yang kita tak buat. Tuan-tuan, umur makin dopi, kita nak mati bila tak tahu. Tengah main badminton boleh mati. Tengah bawa kereta boleh mati. Tengah hidup di rumah kata esok tak bangkit pagi. Tak tahu bila kita ni. Umur 60 mati, umur 40 mati, umur 38 mati. Tak tahu kata ada sakit apa. Tiap-tiap tahun duk pergi buat tara check up di hospital ni. Tiap-tiap tahun pergi buat ni, ambil ni package. Nak check berapa? 35 penyakit. Nak check 55 penyakit. Dia ambil berapa kena? 1,200. Kau bayar tak apa. Check. Keluar mai keputusan. Semua cantik. High blood pressure cantik. Kemudian kolesterol punya level cantik. Kencing manis tak ada. Buah pinggang okey. Semua cantik. Lepas dapat report apa semua esok mati. Allah Subhanahu wa ta'ala dia pegang. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia main time dia. 1 second pun tak lewat, 1 second pun tak awal. On the dot jalan kita. Itu sebab kita kalau nak semayang, lanjutan daripada perbincangan benda tu ni, ulama ni dia pergi sampai ke tahap mana kalau kita nak semayang, kita main-main orang dah duduk semayang dah, kita main-main orang duduk tahiyat awal. Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita takbir, kita duduk tahiyat awal. Jangan duduk tunggu sampai tu imam bangkit untuk tahiyat, untuk rakaat yang ketiga. Jangan tunggu. Pasal apa? Pasal tak tahu. Duduk tunggu. Lepas tu baca tahiyat awal, kita duduk tunggu, duduk bercil, kau sorban lah, duduk bercil, duduk tarik jubah, kau kiri, kau kanan, apa semua jatuh, pergi mati. Pasal time tu dia on the dot, dia akan mati pada saat yang tepat. Jadi apa pun Allahu Akbar, kita dah masuk dalam semayang lah. Alhamdulillah kalau nak habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sahabat kita baru ni, sahabat kita 2 hari setengah lama dah duduk di Ipoh, dia ikut kuliah kita. Mak dia meninggal baru 2 bulan, sebulan lebih lepas. Allahu Akbar. Mak meninggal. Mak anak 2 orang aja, dia dengan kakak dia seorang. Dia kerja di Ipoh, kakak duduk dekat dengan rumah mak. Dia orang tua biasalah, tak mau duduk. Kamu duduk dengan anak ni duduk rumah dia juga. Pasal rumah dia tu kenangan dia dengan Allahyarham suami dia banyak. Dia tak mau tinggal rumah tu. Dia sayang lemari buruk dia pun dia sayang. Ayam itik dia seronok. Dunia dia di situ. Kalau bawa pergi dia itu bukan dunia dia. Dia tak boleh duduk. Bukan dia tak suka anak dia, bukan dia tak berkenan ke menantu dia, bukan dia lemah dengan cucu dia, tapi dia sayang rumah dia.
Anak perempuan yang duduk dekat rumah ni hari-hari duduk main tengok, hari-hari duduk main tengok semua. Kita rasa hari tu anak perempuan ni nak kena pergi Pahang, nak pergi ambil anak habis mengaji di mana dah, nak ambil anak bawa balik. Ajak mak ni pergi, mak kata tak apa-apa pilah, apa-apa dah ramai dah, nak ambil bawa balik budak barang dia lagi. Tak apalah, mak duduk rumah balik, balik main esok ni. Tak mau ikut. Kau ni kata tak apa kan, saat ni tinggal mak seorang, tak apa aku sihat, tak ada masalah kau. Kau ni pun nak pergi tu main tengok lagi, baru pergi. Sampai dah di sana no, sampai di Pahang petang, telefon cakap elok lagi, ya, tak ada apa mak, okey, tak ada masalah apa. Malam pukul 9 telefon tak angkat telefon. Nak ingat mak semayang kot. Pukul 11 telefon tak angkat, tak sedar. Telefon pukul 2, mak tidur aku tak panas pagi tu. Isu subuh yang terus telefon tak angkat juga, dia main sabun. Enggak. Ini cerita betul dalam kehidupan Allah yang jadi dalam ini. Telefon dekat adik sahabat kita ni, dia pula tu mesyuarat tutup telefon pula. Telefon tak dapat. Hari Jumaat. Lepas semayang jemaah asal dia baru buka phone. Buka tengok mesej kakak dia lah. Telefon kakak awal. Nombor apa hal tak tahu ni, kami duduk ada di Pahang, telefon tak jawab apa semua. Dia pun dah. Telefon rumah tak jawab semua. Dia telefon balai, minta tolong pergi tengok Ustaz. Polis pergi tu panggil tak telefon balik kat dia, kata rumah berkunci daripada dalam, kami nampak cahaya lampu tu pasang lagi, sedangkan ni dah petang dah tengah hari lepas jemaah apa dah. Dia kata apa, pecah pintu tak sedap, pecah tengok mati dalam kain telefon. Tangan tu genggam telefon ni, jari nak buka pada tirai dah kena bunyinya apa semua nak tarik. Menangis. Sahabat kita ni menangis. Telefon saya tak boleh cakap sebab. Saya kata tak ada telefon lain. Tak apa. Sebab dia sayang kat mak ni, Allah yang tahu. Dia kata ganti nyawa saya. Saya sayang mak saya ni, ganti nyawa saya. Tapi Allah nak macam tu. Kesudahan dia. Dia jadi macam Allah nak tu. Saya kata apa pun Haji, jadi tak apa. Allah ambil dia dalam kain telefon tu, sujud syukur kepada Allah. Kan? Cerita macam ni kita bila dengar tuan, menyentuh satu benda. Pengajaran kita nak ambil satu benda boleh kena kat kita, bukan kat dia saja, boleh kena kat kita. Biar kita ni nak kena apa pun, kita dalam keadaan bersedia. Kita dengan Allah cantik. Contoh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ni yang dia nak beritahu ni. Nah, dengan agama ni kita nak buat apa pun benda baik dan sebagainya, jangan tangguh, buat terus, jangan tertunggu dah, buat terus. Begitu. Baik, sabda Nabi SAW daripada sepotong khutbah Nabi ketika Nabi berada di bumi Mina ketika mengajarkan Hajjatul Wada' tadi ni. Nabi SAW kata, maka jadilah kamu semua bersedara, janganlah kamu selepas daripada wafat aku esok kamu duk lawan penggal leher di antara satu sama lain. Dan kata setengah ulama, harus makna hadis ni begini, janganlah kamu semua kembali jadi kafir kemudian daripada wafat Nabi SAW. Itu satu maksud dia. Dan kata setengah ulama, harus makna hadis ni begini, janganlah jadi sekalian daripada kamu perang sama-sama orang Islam, yang ni kamu bunuh sama-sama orang Islam, sedangkan bunuh orang Islam itu haram. Kamu bunuh, kamu menghalalkan benda haram, maka kamu juga menjadi kafir dengan kerana itu. Maka janganlah buat benda-benda yang macam ni. Maka semua keterangan yang tersebut itu telah berlaku yang sampai pada zaman kita ni. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari akan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Fitan. Dan kata Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Dalam Sahih Bukhari pun ada hadis ni, dalam Sahih Muslim pun ada hadis ni. Hadis Nabi pesan apa dia? Selepas daripada wafat Nabi, jangan ada orang Islam jadi murtad. Sama ada murtad tu kerana keluar agama, ataupun murtad tu kerana bunuh sama-sama orang Islam. Nabi pesan macam tu. Nah, wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk satu tajuk yang cukup bagus. Tajuk dia kata maja'a takunu fitnah al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Yang ni kita kata. Nabi kata apa?
akan berlaku satu fitnah di akhir zaman, yang apabila berlaku fitnah itu al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang hak duduk lebih baik daripada orang hak berdiri. Jadi fitnah. Maksudnya apa? Jadi bergaduh, Islam sama Islam bergaduh. Orang yang pada masa itu al-qa'id, dia duduk, aku tak mau campur dalam pergaduhan orang Islam ini, dia lebih baik daripada al-qa'im, hak berdiri bangkit pi nak campur dalam pergaduhan itu. Kecualikan diri daripada terlibat dalam pergaduhan Islam sama Islam ini lebih baik daripada kita terlibat. Itu maksudnya. Islam sama Islam bergaduh, kita kena pergi damaikan mereka, bukan kita pergi join mana-mana pihak bagi jadi bergaduh lagi. Bukan itu. Islam sama Islam kalau bergaduh, kita ni kalau boleh pergi jadi orang tengah, minta tolonglah jangan berkelahi. Cukuplah orang Islam berkelahi, bergaduh, berpecah ni dah sampai tak boleh buat apa dah perpecahan orang Islam ni. Hak duk semayang elok, hak duk apa elok pun pecah mazhab pun jadi pasal, pecah mazhab pun jadi pasal. Padahal tak salah pun. Dia nak ikut mazhab Syafi'i, Masya Allah jalan. Dia nak ikut mazhab Hanbali, Masya Allah jalan. Dia nak ikut Maliki, dia nak ikut Hanafi, jalan. Tak ada satu yang salah. Semua pun betul. Semua ijtihad, dan mereka buat keputusan berdasarkan ijtihad. Dan orang yang berijtihad itu dia mujtahid. Masya Allah jalan. Tak boleh hak tu pun nak berkelahi. Hak tu pun nak berkelahi. Pasal semayang subuh nak baca qunut ke dah berkelahi. Ya Allah, tak ada ke jalan nak cari nak boleh berkawan. Kita sendiri, kita pergi Mekah, kita pergi Masjidil Haram, kita pergi Masjid Nabawi, imam dia tak baca qunut, kita boleh ikut. Kita balik mai, ada satu imam semayang tak baca qunut, kita ada nak perang dengan dia. Ya Allah, jangan duk pergi buat haji, buat umrah hang boleh berimam dengan orang yang tak baca qunut, yang balik mai hang tak boleh. Pasal apa? Baca pun tak salah, tak baca pun tak salah. Bukan punca nak jadi berkelahi, bukan punca pun. Perbahasan panjang tentang cerita qunut ni. Ni time ni sepatutnya qunut. Ni time ni. Tuan-tuan kalau tengok sejarah dalam hadis cerita Nabi SAW, Nabi qunut sebulan. Nabi baca qunut sebulan, bukan sahaja dalam sembahyang subuh, bahkan dalam sembahyang maghrib Nabi qunut. Pasal apa? Pasal kes yang berlaku kepada suku, kepada Bani Zakwan dan juga Bani Ri'il. Mereka ni duduk di Madinah, sekitar Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, dia main-main dengan Nabi. Dia kata dekat Nabi, hantar mai satu pendakwah dekat Nabi, terang. Hantar mai satu pendakwah dekat kami, terangkan Islam ni dekat kami. Nabi hantar satu sahabat yang bagusnya, hantar pergi untuk berdakwah kepada Bani Ri'il dengan Zakwan. Bila sampai utusan Nabi dekat dia, apa bunuh dia? Pembunuh ni, utusan Nabi yang Nabi hantar sebagai wakil Nabi, pergi nak ajak mereka tentang Islam ni, pembunuh. Berita ni sampai balik dekat Nabi, sebulan Nabi qunut. Qunut tu dia punya qunut nazilah. Dan qunut ni dibaca apabila ada satu malapetaka, satu musibah, satu bala bencana kena kepada orang Islam, tak kira di mana. Nabi buat qunut ni. Di situlah timbul cerita yang bermacam-macam. Sebahagian ulama mazhab kata qunut ni buat sepanjang masa. Itu pasal apa? Pasal akhir zaman ni masalah di kalangan umat Islam ni tak habis-habis, maka kita buat qunut tiap-tiap hari. Ada sebahagian kata no, berdasarkan hadis tak mencerita pun kata Nabi buat qunut tiap-tiap waktu sembahyang subuh. Bahkan satu sahabat kata aku sembahyang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman, belakang Ali, tidak pernah dia buat qunut sepanjang masa. Kecuali ada satu malapetaka, satu bala bencana jadi, baru buat qunut tu qunut nazilah. Dia bertengkar dua ni. Tak ada masalah. Nak buat, bukan salah pun. Tak mau buat pun tak apa. Tak salah. Tapi hak tu pun jadi masalah berkelahi yang di kalangan orang Islam. Berkelahi itu. Bukan kita mencari jalan macam mana nak bersatu, kita cari jalan macam mana nak berkelahi. Maka akhirnya apa jadi? Perpecahan di kalangan orang Islam ni, pecah ni sampai jadi macam sagon. Sagon tau? Macamlah saya seorang tahu sagon.
Dagon ni kira habis, jadi debu lah, pecah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dipecahkan oleh sempadan geografi. Kita kata ini masalah Palestin, tak ada gangguan dengan kita. Kita dipecahkan oleh sempadan geografi. Ini masalah Indonesia, bukan masalah kita. Ini kita duk tolak habis semua, nak tunggu mai kat kita. Bila mai kat kita, kalau orang pula kata ini masalah Malaysia, apa kita nak jadi? Tuan-tuan tengok macam mana blok mereka bersatu. Apabila Yahudi mai langgar Palestin, dia start dengan bom guna kapal terbang. Ambil gambar pula, gambar tu hentak satu dunia pula, bangga dia bom masjid. Oh, tak boleh tengok tuan-tuan. Tunjuk gambar tu diambil daripada kapal terbang Israel. Nampak masjid, bom, pun dia tunjuk, explode. Gambar tu dia hantar ke stesen televisyen, tunjuk kepada semua orang seluruh dunia, kami bom masjid. Tak rasa bersalah, bahkan dia rasa bangga dengan apa yang dia buat. Bila jadi macam ni, oh, desakan sana sini, lugu ni, minta majlis keselamatan, bangsa-bangsa bersatu, tolong bersidang segera, buat satu keputusan supaya ada gencatan senjata dan sebagainya. Mesyuaratlah ahli majlis keselamatan bangsa-bangsa bersatu, buat keputusan kata tolong berhenti perang apa semua. Habis mesyuarat tu, wakil Amerika dalam majlis bangsa-bangsa bersatu, dia terus batalkan keputusan tu. Lala tu juga, dia bangkit daripada bangku tu, dia pergi bercakap juga sahabat dekat TV, dekat media, dia pergi bercakap lah tu juga. Dia kata keputusan ni tak boleh pakai. Dia kata pasal apa? Apa yang Israel buat hari ni adalah kerana punca daripada Hamas mula buat cari pasal dengan dia. Kuasa dia pegang. Dia berraja di mata, dia bersultan di hati, semua dia yang buat keputusan. Merekam kita ni, punya sakit kita ni, tengok orang Islam duk kena macam ni, tapi apa kita boleh buat? Tuan-tuan jangan kata demonstrasi ni tak guna, kena demonstrasi. Pasal apa? Pasal seluruh dunia hari ni kononnya negara demokrasi. Kalau semakin ramai rakyat bangkit demonstrasi, tunjuk tak setuju dengan apa yang Israel buat, negara-negara yang demonstrasi duk berlaku dalam negeri dia ni, dia kena tekanan dengan rakyat dia. Rakyat tak suka dengan kekejaman Israel. Kalau kerajaan dia tak buat keputusan senada dengan rakyat, esok rakyat akan berturun dia akan bubuh pemimpin rakyat. Maka demonstrasi ini ada peranan dia. Peranan dia apa? Dia memberi tekanan kepada kerajaan masing-masing. Suruh kerajaan menyatakan pendirian, tak setuju dengan kekejaman Israel. Satu boleh buat pun, apa lagi boleh buat? Semayang, bangkit tengah malam, semayang tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestin. Minta kepada, mana nak tahu dalam ramai-ramai kita ni ada seorang yang doa dia Allah tu, orang baik yang Allah dengar Allah tolong. Mana kita boleh buat? Mesti buat kutipan derma untuk nak bantu. Mai tabung kat kita, tuan-tuan. Tak ada pun mahsyar itu kita ada satu jawapan dengan Allah. Aku ada bagi RM1 untuk tolong Palestin. Jangan sampai kita tak ada apa langsung bantu saudara seagama dengan kita. RM1 pun tak apa. Kita ada sumbangan kita di dalam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kena ada tuan ni ukhuwah Islamiah di kalangan awam ini, kena ada. Kita start daripada yang kecil-kecil ni, sama-sama kita duduk mengaji kitab ni, dengar kata salah seorang sahabat sakit, pergi tengok dia hospital. Itu ukhuwah, start dengan kecil-kecil. Dengar saudara kita sama-sama duduk mengaji kitab ni, dengar kata meninggal dunia, kita hadir di masjid tu, sembahyang jenazah tu, sambil duit sumbangan kita kena dengan dia akan masjid, dia saudara aku sama seagama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sumbangan kita bagikan. Ukhuwah, itu yang kata persaudaraan Islam. Kita buat macam tu. Start macam tu tuan-tuan, insya-Allah. Ambil masa sikit tak apa, tapi kita satu masa itu kita akan menjadi balik persaudaraan tu dia main balik. Tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, dekat mana boleh buat kita buat. Kerana itu tanggungjawab kita. Allah tanya kita apa yang kita buat untuk Islam, untuk saudara Islam dengan kita.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kita. Insya-Allah bulan depan kita masuk tajuk ni fitnah yang al-qa'id fiha khairun min al-qa'id. Orang yang dulu itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Nah, wallahu a'lam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين، وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.